Assalamualaikum dan selamat pagi. Selamat Hari Gawai kepada warga penduduk di Sarawak, especially yang menyambutnya. Walaupun kita di Sarawak ada 2 hari cuti umum, iaitu 1 dan 2 Jun, tapi kita hanya dibenarkan untuk menyambutnya pada 1 hari sahaja bagi menjaga SOP disebabkan oleh pandemik COVID-19 kan. Okey, sempena cuti umum, so saya berpeluang untuk buat video berkenaan dengan pokok hati-hati, dan hari ini saya khususkan kepada cara untuk kita menyiram pokok hati-hati bagi memastikan pokok hati-hati kita ni sentiasa segar dan tidak layu, tidak kering dan sentiasa subur. Saya sangat suka pokok hati-hati ni sebab kalau kita tengok dia mempunyai pelbagai color. Yang ni ID dia adalah bidadari kalau tak silap saya. Bagi yang peminat hati-hati memang dia tahulah. Tengok, yang ni dia mempunyai color yang berwarna-warni. Yang ni pun sama. Kalau tengok yang ni pun cantik, dia punya hujung ni macam treman kan. Bagi memastikan pokok hati-hati kita ni sentiasa subur dan sihat, jadual penyiraman adalah sangat penting. So, kena pastikan sama ada di pekarangan rumah kita ada punca air bagi memudahkan kita untuk menyiram, sama ada direct menggunakan hose ataupun kita guna pot macam ni untuk kita siram dari satu pokok ke satu pokok. Saya suka guna yang jenis macam ni, yang kecil dan mudah bagi saya untuk siram, dan muncungnya kecil macam ni supaya direct kepada akar dan tanah dalam pasu. Yang ni saya tunjukkan cara untuk hati-hati yang kita tanam dalam pasu. Hampir semua hati-hati saya ni yang di pekarangan rumah ni, di halaman rumah saya ni, saya tanam dalam pasu. Okey, dekat sini saya akan bagi contoh untuk kita siram pokok hati-hati. Sebelum tu, ni saya nak tunjuk, ni hati-hati baru yang saya tanam, iaitu ID dia adalah bidadari. Kalau kita tengok bentuk daun dia, sangat cantik. Dia macam ribbon dan color dia pun sangat menarik dan terang. Okey, kalau kita tanam dalam pasu, kita kena pastikan tanah yang kita gunakan dia adalah tanah jenis poros. Maksudnya kalau kita siram dia tidak bertakung. So penggunaan tanah yang saya gunakan dalam pasu ni adalah tanah campuran. Kadang-kadang saya beli dekat kedai dan kadang-kadang saya buat sendiri. Ada masanya saya rajin saya buat sendiri sebab ada tanah dekat luar tu. Kemudian saya akan campurkan sedikit sabut kelapa. Dalam ni kalau boleh nampak dia ada sabut kelapa dan tanah campuran sekali. Okey, untuk kita tengok tanah ni poros ke tidak, kalau kita siram, air dia terus turun ke bawah. Saya selalu guna medium takungan macam ni bagi memastikan pokok hati-hati ni dia tidak mudah kering dengan adanya takungan, kontainer takungan macam bawah ni. Okey. Dan juga pastikan pasu kita ni dia punya aliran air kat bawah ni dia tidak tersumbat. Maksud saya kadang-kadang kita terletak batu ke dekat dalam tu yang boleh menyebabkan dia aliran air dia tersumbat. Kalau aliran air dia tersumbat ataupun tanah dia tidak poros, ini akan menyebabkan
batang dia ni akan rosak dan akar dan batang dia akan mudah reput. So untuk cara penjagaan yang saya praktikkan selalu adalah saya kena pastikan pokok hati-hati saya ni tidak kering. Kita boleh nampak tanah dia lembab ataupun kering. Kalau kering tu memang nampak sangat kering dan berpasir lah tanah dia. Okey. Bagi saya, kalau saya letak dekat pekarangan rumah ni, saya akan siram 2 kali sehari. Ingat 2 kali sehari, iaitu sekali pagi dan sekali petang. 2 kali sehari. Dan kadang-kadang kalau hari terlalu panas, kadang-kadang saya ada siram jugalah untuk mengekalkan kelembapan tanah, sebab pokok hati-hati ni dia sangat suka lembab. Walaupun dia sangat suka lembab, tapi jangan biarkan tanah dia bertakung air. Itu saja yang ingatan yang saya kena ingatkan para sahabat lah. Okey, kalau tengok dekat sini, pokok hati-hati ni saya pada mulanya memang saya beli, dia agak tinggi, dan ini saya dah potong keratan dia dan saya cucuk dekat sini, saya tanam keratan dia dekat sini, dan alhamdulillah dia tumbuh dengan segar. Okey. Okeylah, saya akan tunjukkan juga cara saya siram. Okey, ini adalah penyiraman saya tadi. Mungkin dekat rumah tuan-tuan dan puan-puan banyak lagi jenis medium penyiram kan. Kadang-kadang guna kontainer je, kadang-kadang guna jug ke ataupun direct hose pun okey. Tapi pastikan dia tak merosakkan. Kalau guna hose pun dia tak menumbangkan pokok hati-hati ni lah. Okey, saya siram. Tengok ya. Macam ni saya siram. Okey, saya akan siram 2 kali sehari. Dan lebih bagus kalau pasu ni dilapik dengan pelapik ni bagi mengekalkan kelembapan dia. Walaupun tengah hari panas terik, dia masih ada air untuk mengekalkan kelembapan dia. Ini disebabkan oleh batang dia sangat lembut. Ciri-ciri pokok hati-hati ni lah, dia lebih suka kepada kelembapan. Okay, itu saja perkongsian saya pada hari ini. Terima kasih kerana menonton. Dan selepas ini saya akan sambung untuk video macam mana kita nak baja pokok hati-hati dan bilakah masa yang sesuai untuk kita membaja. Okay, stay tune. Please, kalau ada soalan ataupun komen, boleh komen di ruangan komen, dan bagi yang baru boleh subscribe. Dan terima kasih kerana masih setia sampai ke akhir video dan menonton video-video saya. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye. Keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. 'Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now.
paying so much attention. And when you're moving in another direction, don't worry, I get it. I meant what I said when